Assalamualaikum. Selamat datang ke kelas RBT Cikgu Nadia. Welcome to my class. Okey, macam cikgu cakap tadi, kita akan belajar tajuk bab 1 di bawah subtopik 1.1.2. Tajuk kita kali ni ialah tajuk kita hari ni ialah elemen reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Kita nak tahu apa elemen-elemen yang mesti ada bila kita nak mereka bentuk sesuatu produk supaya produk yang kita hasilkan tu menarik, cantik dan dapat menarik minat orang. Kalau kita nak jual produk tu dapat menarik minat orang untuk membeli produk yang kita hendak jual. Okey, objektif hari ni adalah kita nak kenal pasti elemen-elemen yang terdapat dalam reka bentuk berdasarkan produk yang dipilih. Kita nak kenal pasti apa elemen-elemen yang kita boleh gunakan berdasarkan bersesuaian dengan produk yang kita pilih. Okay, tak semestinya semua elemen tu kita kena gunakan pada produk tu. Mungkin ada elemen tertentu yang sesuai untuk produk yang kita pilih. Okay, yang kedua ialah menzahirkan idea dalam bentuk lukisan dan lakaran. Menzahirkan tu maksudnya mengeluarkan idea. Idea ada dekat mana? Idea ada dekat kita punya fikiran kita, dekat otak kita. So kita nak keluarkan idea yang ada di fikiran kita dan otak kita perlu keluarkan dengan cara lukisan dan lakaran. Okay, cikgu, apa beza lukisan dan lakaran? Okay, lukisan ni selalunya pada peringkat akhir. Okay, pada peringkat awal, tiba-tiba pada peringkat awal, contoh awak duduk-duduk ataupun awak sambil baring-baring, awak ada idea, aku nak buat produk ni lah, so awak ada idea. Jadi awak takut idea awak tu lupa, takut idea awak tu hilang, okay. Jadi awak zahirkan je dengan lakaran. Lakaran ni kita macam santai-santai je, tak ada yang detail-detail dia tak ada. Okay, kita just santai-santai je, macam contengan lah. Okay, alright. Okay, definisi. Okay, definisi ni, perkataan ni cikgu rasa awak dah jumpa dah pada pembelajaran ataupun kelas kita yang lalu. Cikgu dah terang dah apa itu definisi. Okay, awak nampak slide cikgu ni asyik bergerak-gerak je, tak apalah, dia gerak kita kejar dia, Okay. Okay, definisi. Perkataan definisi ni ialah maksud. Okay, dekat sini kita nak belajar definisi elemen reka bentuk. Apa itu definisi elemen reka bentuk? Okay, ia ialah unsur-unsur yang digunakan untuk menzahirkan idea awal sesebuah rekaan secara lakaran supaya lebih difahami oleh mereka. Okay. Okay, next. Okay. Ini ada 7 elemen reka bentuk yang mesti awak ingat. Kenapa cikgu tekankan perkataan mesti? Sebab, lagi-lagi kita patah balik. Okay. Sebab tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, elemen reka bentuk ni sentiasa ditanya dan dalam silibus memang ada. Jadi, buat apa awak nak susah-susah awak ingat masa tingkatan 3 kan? Baik awak ingat masa tingkatan 1. Okey, elemen reka bentuk ada 7. Okey, yang pertama ialah garisan, yang kedua ialah rupa, yang ketiga ialah bentuk, 4 tekstur, kelima saiz, keenam warna dan akhir sekali ialah ruang. Okey, jom kita tengok satu-satu elemen ni. Okey, elemen yang pertama, elemen reka bentuk ialah garisan. Kalau nampak dekat sini, ini adalah separuh muka singa. Okey, daripada garisan-garisan terhasillah wajah ataupun rupa singa. Okay, jom kita pergi tengok detail lagi. Okay, sekarang kita nak tahu pula apa definisi garisan. Definisi garisan ialah cantuman atau sambungan titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Okay,
Definisi garisan ialah cantuman atau sambungan titik yang mempunyai ukuran panjang dan jarak. Contohnya ialah dia daripada titik A, awak ada titik A dan titik B. So awak sambungkan daripada titik A ke titik B. Wujudlah garisan. Okey. Okey, yang ni fungsi garisan. Okey, awak kena faham setiap benda yang ada di dunia ni mesti ada fungsi dia. Tak kisahlah fungsi dia baik ke, fungsi dia tak baik ke, tapi tetap ada fungsi. Sama juga dengan garisan. Garisan ada 3 fungsi dekat sini. Okey, fungsi yang pertama, garisan boleh membahagikan 2 bahagian. Contoh, pelan lantai 2D. D ni bermaksud dimensi panjang, lebar. Okey, bezakan bahagian tandas dan bilik. Okey, dekat sini ada 2 bahagian, tandas dan bilik. Apa akan jadi sekiranya tiada garisan untuk membahagi tandas dan bilik? Jika tiada garisan untuk membahagi tandas dan bilik, maka tidak ada keselesaan kepada penghuninya. Okey, kenapa cikgu cakap tak selesa? Okey, awak bayangkan contoh dalam ni awak duduk 2 orang lah suami isteri. Okey. Isteri tidur dekat sini. Yang suami pergi ke toilet membuang hajat besar ataupun hajat kecil. Tak ada pembahagi kat sini. Adakah isteri di bilik ni selesa? Tak selesa. Sekurang-kurangnya bila ada pembahagi, dia dapat menyekat bau ataupun benda-benda yang tidak menyenangkan masuk ke lubang hidung kita ni. Okey. Okey, yang kedua fungsi garisan ialah boleh menunjukkan sesuatu arah. Contoh, papan tanda tunjuk arah ke kiri dan ke kanan. Okey. Tanda arah ni sangat penting sangat penting sebab kadang-kadang kalau kita pergi ke sesuatu tempat, okey, kita baru sangat pergi ke situ. Jadi jika kita ingin mencari sesuatu tempat, kita lebih berfokuskan atau berpandukan kepada tanda-tanda arah ini. Okey, agar kita sampai kepada destinasi yang kita hendak tuju. Kalau tak ada tunjuk arah, okey, kita akan tercari dan jalan yang mudah adalah bertanya orang. Okey, itu adalah fungsi yang kedua. Okey, boleh menunjuk arah. Yang ketiga, fungsi garisan ialah boleh mewakili ketegangan antara 2 titik. Okey, apa contoh dia? Contoh, garisan tali gitar menunjukkan ketegangan. Okey, di sini kita anggap dia point A, dekat atas ni kita anggap dia point B. Bila kita ambil tali gitar tu, kita sambungkan daripada point A ke point B, maka akan hasillah ketegangan tali gitar. Ketegangan tali gitar itu kita anggap dia sebagai garisan. Okey. Okey, ini adalah contoh garisan. Okey, cikgu sangat yakin awak tahu contoh-contoh garisan ni. Okey, kita tengok yang pertama. Kita patah balik, dia bergerak kita patah balik. Okey, contoh yang pertama ialah garisan melintang. Okey, garisan melintang iaitu dia bergerak sama ada daripada kiri ke kanan ataupun kanan ke kiri. Okey, garisan yang kedua adalah garisan melengkung. Okey, garisan menegak. Okey, dia bergerak daripada atas ke bawah ataupun bawah ke atas. Tak kisahlah mana-mana asalkan dia garisan menegak. Yang keempat, garisan menyerong. Sengit. Okey. Yang kelima, garisan putus. Yang keenam, garisan berputar. Alright. Okey, elemen reka bentuk yang kedua. Yang kedua ialah rupa. Okey, jom kita tengok rupa pula. Okey, apa definisi rupa? Apa itu rupa? Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Okey, macam garisan tadi saya cakap,
titik A, point A dengan point B. Bila kita cantumkan point A ke point B, itu garisan. Okey, rupa pula dia mesti tertutup. Okey, contoh saya ada point A, point B, point C, point D. Alright. A sambung ke B, B sambung ke C, C sambung ke D. Kalau sampai ke D je, itu masih lagi garisan. Tapi kalau saya sambung pula D ke A balik, ke titik point asal, itu ialah rupa. Okey, faham tak? Okey, contoh sini. Sekejap Okey. Saya ulang balik. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Maksudnya macam ni. Point A, point B, point C, point D. Saya sambungkan A ke B, B ke C, C ke D. Itu masih garisan. Tapi kalau saya teruskan perjalanan, D sambung balik ke point A, itu ialah rupa. Rupa mesti tertutup. Dia tak boleh terbuka. Okey Okey, jenis ataupun kategori rupa ada dua tau. Okey, ada dua. Yang pertama geometrik, yang kedua organik. Macam mana nak bezakan dia? Senang je. Yang geometrik ni, dia mempunyai sudut dan berpenjuru. Okey, selalunya yang geometrik ni yang awak belajar bentuk-bentuk dalam matematik tu. Itu kita panggil dia geometrik. Rupa geometrik. Organik pula dia tidak bersudut ataupun berpenjuru. Okey, senang je. Geometrik dia ada sudut, dia ada penjuru. Okey. Organik dia tak ada sudut, dia tak ada berpenjuru. Itu rupa dia. Alright. Jom kita tengok apa itu contoh rupa geometrik. Ini awak tengok ni. Kalau awak tengok ni, awak pernah tak tengok benda ni? Okey, saya rasa awak pernah tengok benda ni. Sekejap, patah balik. Okey, saya rasa awak pernah tengok benda ni. Kat mana awak tengok? Masa subjek matematik. Okey, masa subjek matematik awak belajar benda ni. Bulat, bujur, oval, segi empat, segi tiga. Ni tiga six pula. Okey, segitiga. Okey, heksagon, pentagon dan macam-macam lagi. Betul tak? Okey, yang ini semua kita panggil dia rupa geometrik. Okey, rupa geometrik. Jom kita tengok pula apa pula rupa organik ni cikgu? Alright. Rupa organik dia cakap tadi apa? Tak ada sudut, tak ada penjuru. Alright. Inilah contoh-contoh rupa organik. Dia ni nak cepat je. Saya tak habis lagi terangnya ni. Sabar. Okey. Tengok yang ni. Okey. Rupa love, rupa titisan air, rupa awan, rupa daun, rupa buah, rupa aiskrim. Okey, yang ni semua rupa organik. Okay, faham tak? Okay, jom kita tengok sebelah. Okay, jom kita kena pasti gambar di bawah sama ada rupa geometrik vs rupa organik. Janganlah bergerak. Aduhai. Okey. Tengok Tengok betul-betul. Rupa geometrik. Okay, ada dia punya sudut. Okay. Rupa organik, rupa geometrik, rupa organik, rupa geometrik, rupa geometrik. Senang je ni. Okay, ni senang sangat. Alright. Sebelah. Okay, elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga adalah elemen bentuk. Okay, elemen reka bentuk yang ketiga ialah bentuk. Okay. Tadi yang pertama, elemen reka bentuk yang pertama ialah garisan. Yang kedua ialah rupa. Yang ketiga, bentuk. Okey, apa definisi bentuk? Sekejap, jangan jalan lagi. Okey, apa definisi bentuk? Definisi bentuk ialah objek yang mempunyai ruang, isi padu dan mempunyai lebih dari satu permukaan. Apa ni cikgu? Okey, jom kita tengok. Okey. Saya yakin sangat awak mesti pernah dengar perkataan konkret dan abstrak. Kalau awak cakap cikgu tak pernah dengar, awak ketuk kepala awak tu.
Kenapa saya suka ketuk kepala awak? Sebab saya dah ajar dah untuk subtopik 1.1.1 kan. Okay. So bentuk ada dua jenis. Yang pertama adalah konkret dan yang kedua adalah abstrak. Okay, konkret apa? Boleh dilihat dan boleh dipegang. Apa itu abstrak? Abstrak ialah objek yang 3D yang hanya boleh dilihat, tidak boleh dipegang. Apa yang sama? Yang sama ialah boleh dilihat. Apa yang berbeza? Ialah konkret boleh dipegang, abstrak tak boleh dipegang. Jom. Contoh bentuk konkret yang boleh dipegang. Awak boleh lihat dan awak boleh pegang. Okey, yang pertama, jangan berjalan. Okey, hey. Okey, yang pertama meja dan kerusi. Okey, awak boleh lihat dia, cantiknya meja ni, cantiknya kerusi ni. Boleh tak awak pegang dia? Boleh. Awak boleh rasa dia punya penjuru dia. Okey, awak boleh duduk dia. Pensel. Boleh pegang tak? Boleh pegang. Botol boleh pegang tak? Bolehlah pegang botol ni. Kalau awak tak pegang botol ni, macam mana awak nak minum? Kalau awak cakap, cikgu, saya guna straw, cikgu. Memanglah guna straw. Kalau guna straw pun, awak kena pegang sikit botol tu untuk straw tu masuk kat mulut awak. Tak ada dia awak pergi macam ni je kan? Tak. Okey, spek mata boleh pegang tak? Boleh pegang. Kek. Kek bolehlah pegang. Kalau kek tak boleh pegang, awak tengok je. Tak ada dia kek tu masuk dalam mulut awak. Terus dia, tak ada. Awak kena pegang dia, barulah kek tu boleh masuk dalam mulut awak. Bolehlah awak rasa sampai kat dekat, masuk dekat perut awak tu. Okey? Okey. Yang ni, yoyo. Bukan yoyo lah, apa ni? Permainan. Aduh, saya lupa pula nama dia. Okey, tapi ni permainan lah Okey, permainan. Okey, semua objek yang mungkin lebih dari satu ruang dan boleh disentuh adalah bentuk konkret. Okey. Okay, jom kita tengok pula contoh bentuk abstrak. Yang ni. 3D 3D. Okay. Siapa pernah pergi ambil gambar macam ni? Pernah kan? Nampak. Okay. Awak nampak gambar orang hutan ni. Okay. Nampak gambar orang hutan ni. Macam boleh disentuh tangan dia. Okay. Awak boleh lihat. Tapi awak tak boleh pegang dia. Dia sebenarnya hanyalah dinding. Dinding dengan lukisan. Okay, so ini abstrak, ilusi. Okay, awak boleh lihat tapi awak tak boleh nak pegang. Sama juga dengan gambar yang kedua ni. Nampak kasut ni macam real kan? Okay, tapi bila nak pegang, tak boleh pun. Dia hanyalah dinding. Satu dinding yang rata tapi dilukis dengan lukisan 3D yang melampakkan gambar yang dilukis hidup. Okay, sama juga yang ni lah. Lebih kepada banyak lukisan lah ya. Okay, contoh lukisan kereta. Okay, lukisan kereta. Awak nampak dalam lukisan tu kereta. Awak hanya nampak lukisan kereta saja. Bila awak sentuh, awak hanya sentuh satu kertas kosong. Okay, awak tak dapat sentuh pun tayar kereta tu, side mirror kereta tu awak tak boleh sentuh pun. Okay, alright. Okay, elemen yang keempat adalah tekstur. Tekstur ni permukaan. Okay, permukaan. Jom kita tengok apa maksud dia. Okay, definisi tekstur ataupun jalinan. Kesan ataupun impak. Nampak tak kat sini? Itu masa kelas yang pertama tu, saya dah ajar dah awak. Impak tu apa maksud dia? Impak tu sama juga dengan kesan kepada sesuatu permukaan yang dapat dilihat atau dirasai. Okay, cuba rasa muka awak. Kalau muka awak tu licin, awak rasa licin lah. Kalau ada sikit, 2-3 jerawat tu awak rasalah macam kasar-kasar sikit. Betul tak? Okay. Itulah dikatakan tekstur. Okay. Jenis tekstur dan jalinan. Okay. Yang pertama tampak, yang kedua sentuh. Okay. Apa itu tampak? Tampak ialah sesuatu di ke depan balik, saya patah balik. Okay, tampak.
sesuatu tekstur permukaan yang boleh nampak tetapi tidak boleh dirasai. Alright. Okay, kita nampak tapi kita tak boleh rasai. Tapi kita nampak benda tu, kita tahu benda tu kasar, kita tahu benda tu halus. Okay, nanti saya beri contoh. Sentuh, sesuatu tekstur permukaan yang boleh dilihat serta dirasa seperti kesat, halus dan lain-lain. Ni kita panggil dia sentuh. Awak sentuh muka awak rasa licin ataupun kasar, kesat. Okay, awak je yang tahu sebab muka awak. Okay, contoh tekstur. Okay, contoh tekstur kanvas, tekstur titisan air, tekstur pasir, tekstur dinding. Cik kelas. Okay. Tekstur tulisan braille, okay, untuk orang buta, braille. Okay. Tekstur kertas. Okay. Okay, elemen yang kelima ialah saiz. Senang gini saiz. Okay, ni nampak ni besar, ni kecil. Okay. Apa definisi saiz? Definisi saiz ialah ukuran atau dimensi sesuatu objek untuk menentukan perbezaan. Jangan berjalan, kejap. Okay. Ukuran atau dimensi sesuatu objek untuk menentukan perbezaan jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okey, ukuran atau dimensi. Kita tengok contoh. Okey, contoh ukuran. Okey, milimeter, mm, ini simbol mm ni, sentimeter, simbol dia cm, inci, simbol dia, astagfirullahalazim, patah balik. Okey, meter, m, kilometer, km. Okey, ini contoh ukuran. Okey, contoh objek. Ni contoh objek. Okay, ni contoh objek. Dia kecil sampai besar. Okay. Okay, saiz tu awak faham Sekejap saya patah balik Okay, saiz adalah ukuran atau dimensi sesuatu objek untuk menentukan perbezaan. Ada 4, jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okey, jarak, panjang, tinggi dan kedalaman objek. Okay, jom kita pergi masuk ke elemen yang seterusnya. Okey, elemen yang keenam, warna. Okey, warna. Okey, definisi warna. Warna ialah pembalikan cahaya ke atas sesuatu objek. Alright, jom kita lihat. Okey, warna dia ada 3 kumpulan. Yang pertama primer, sekunder, tertier. Okey, jom kita tengok setiap satu tu. Warna primer tu apa cikgu? Warna sekunder tu apa cikgu? Jangan berjalan, kejap. Okey, warna tertier. Okey, jom kita pergi sebelah. Okey, jenis warna. Okey, jenis warna. Okey, saya lupa pula. Okey, warna primer. Warna primer ni ialah warna asas. Okey, warna asas. Dengar cikgu cakap warna asas. Kuning, biru, merah. Okey, warna primer. Okey, kuning, biru, merah. Sekejap Okey, ni ada. Jom. Okey, kuning, biru, merah. Okey, warna sekunder terhasil daripada gabungan warna primer. Okey, tengok Merah campur biru, dia akan jadi purple. Okey, nampak tak? Okey, merah bergabung dengan biru, dia akan jadi purple. Okey, merah campur dengan kuning terhasil jingga. Okey, kuning campur dengan biru akan hasil hijau. Jadi warna sekunder yang terhasil ialah hijau, purple, jingga. Okey, apa warna sekunder? Warna sekunder adalah warna yang terhasil daripada
gabungan ataupun campuran warna primer. Warna primer ada 3 je, merah, kuning, biru. Tapi bila dah dicampurkan merah dan biru, biru dan kuning, kuning dan merah, terhasillah lagi 3 warna iaitu purple, hijau dan jingga. Okey, warna tertiar adalah gabungan. Okey, dia dah jadi banyak-banyak dah. Okey, daripada merah ni dia ada jingga, light sikit dan sebagainya. Okey, alright. Okey, jenis warna. Okey, jenis warna ada jenis panas, ada jenis sejuk. Bukan awak pegang warna tu rasa panas, tak awak pegang warna ni rasa sejuk, tak. Dia lebih kepada penglihatan. Okey, penglihatan dan jenis pakaian kita juga Okey, panas. Warna yang terang dan jelas menimbulkan suasana riang, bersemangat dan amarah. Okey. Dinasihatkan jika awak tengah marah, janganlah awak pakai warna panas seperti warna jingga ataupun warna merah menyala. Okey. Okey, warna panas adalah warna yang terang. Semua warna terang kita panggil dia warna panas. Okey. Terang dan jelas menimbulkan suasana riang, bersemangat dan amarah. Alright. Apa pula warna sejuk? Warna sejuk memberi kesan redup, tenang dan damai. Okey, kalau awak pergi dekat pantai, laut warna apa? Warna biru kan? Biru tu awak rasa warna panas ke warna sejuk? Sejuk kan? Selalunya kalau kita tengok laut yang terbentang luas tu, kita rasa apa? Kita rasa tenang, kita rasa damai. Selalu kan, kalau orang sedih dia pergi mana? Dia pergi tepi pantai. Sebab apa? Sebab warna laut tu sendiri dah memberikan rasa ketenangan dan kedamaian. Okey, ada lagi satu warna. Okey, warna yang menyamankan. Kenapa orang suka masuk hutan? Hutan warna apa? Warna hijau kan? Hijau tu warna apa? Warna sejuk kan? Sebabnya dia rasa tenang, kembali kepada alami. Okey. Faham tak ni? Faham Okey. Okey, warna. Nampak ni warna panas. Okey. Warna panas, merah, kuning pekat, kuning terang. Sekejap. Nasib berjalan je lah slide saya ni. Okey. Ini warna-warna panas, okey. Benda nampak terang tu, itulah warna panas. Okey, warna sejuk. Ni warna sejuk. Okey. Okey. So kita masuk elemen yang terakhir iaitu elemen ruang. Nampak tak ni ruang? Okey, ni ruang. Okey, ruang. Dia dah bergerak sendiri. Okey dah, tak apalah. Okey, definisi ruang. Definisi ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek yang jelas. Sekejap. Okey. Definisi ruang ialah kawasan kosong yang dikelilingi oleh elemen garisan bagi menampakkan objek yang jelas. Jenis ruang, ada ruang positif, ada ruang negatif. Okey, apa ruang positif? Objek yang menjadi fokus utama dalam sesuatu lukisan. Kejap Okey. Objek yang menjadi fokus utama dalam sesuatu lukisan. Itu positif. Fokus utama dalam sesuatu lukisan. Itu ialah positif. Negatif, latar belakang atau ruang kosong yang tidak menjadi fokus dalam sesebuah lukisan. Okey. Contoh ni dibagi Contoh ruang. Ruang positif. Okey, ini gambar apple kan? Okey. So kita nak lukis apple kan? Okey, so apple tu kejap tak habis lagi. Okey. So apple itulah lukisan utama kita. Kita ada kertas lukisan sebab kita nak lukis gambar apple. Jadi lukisan kita mestilah lukisan apple. Bermaksud lukisan apple itu ialah ruang positif. Okey, kita ada satu kertas. Okey, kita lukis apple. So apple itu ialah ruang positif. Manakala background apple tu, okey contoh kat sini yang putih ni lah.
yang putih ni background apple tu adalah ruang negatif. Sebab kalau kita tengok lukisan tu, kita terus fokus kepada gambar apple tu. So, benda yang kita fokuskan pada lukisan itulah ruang positif. Okey? Benda yang kita tak fokus itu adalah ruang negatif. Habis dah kita punya bab 1 subtopik 1.1.2. Kita belajar hari ni tentang elemen reka bentuk. Ada 7. Kena ingat ke kena lupakan? Kena ingatkan. Kenapa? Sebab tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3 awak akan belajar juga. Jadi buat apa nak buat kerja susah? Dah senang, dah memang kita belajar dah. Tingkatan 1 ni baik kita ingat. Okey anak murid sekalian, terima kasih kerana sudi bersama cikgu lagi. Okey, kita akan jumpa lagi pada video pembelajaran akan datang. Okey, minta maaf dalam video semasa saya mengajar tu slide bergerak-gerak. Nak buat macam mana dia nak gerak, tak apalah. Dia gerak, kita patah balik. Dia gerak, kita patah balik. Dia lari, kita kejar dia. Okey, assalamualaikum murid-murid semua. Semoga kita berjumpa di pembelajaran dan video akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih.